Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atliq bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa asri' bihi fahmana wa qawwi bihi azmana bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Pertamanya kita sama-sama rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran yang tidak terhingganya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini pertemuan yang kedua kita dapat sama-sama dengan izin Allah, dengan hidayah taufiknya yang Allah Ta'ala beri kepada kita, juga diberi sihat, afiat, lapang masa, dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita meneruskan lagi kuliah ataupun untuk kita sama-sama berkongsi ilmu yang kita bincangkan berkenaan dengan Al-Quran Karim, khususnya berkenaan dengan cara pembacaan Al-Quran menurut qiraat Nafi' daripada riwayat Qalun. Ya. Hari ini adalah pertemuan yang kedua. Semoga tuan-tuan dan puan-puan sihat afiat dah pun bersedia untuk malam ni untuk menimba ilmu. InsyaAllah kita bersiaran, kita berbincang lebih kurang sejam setengah daripada sekarang hingga pukul 9.30 malam. Dan jika tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat yang ada keuzuran, mungkin jam 9 ada masuk kelas dan sebagainya, jangan lupa nanti boleh ikuti ulang tayangnya di Facebook. Ya. Kita ada buat live di Facebook, tapi tuan-tuan dan puan-puan kena masuk dalam grup Facebook itu, private group untuk qiraat Nafi' riwayat Qalun. Cuma ada soalan yang ditanyakan dalam sebelum di-approvekan masuk dalam grup itu, jawapannya ialah Qalun. Tak payah hurai banyak-banyak. Tak payah hurai banyak-banyak. Hanya soalan tu saya ingin belajar riwayat, ada dot tulis Qalun je. Bila Qalun tu tak faham, maknanya tuan-tuan dan puan-puan tu adalah daripada grup yang sama. Jadi senang untuk approve gitu je lah. Kita tak adalah nak halang siapa-siapa, boleh je siapa-siapa. Tapi bila jawapan tuan-tuan dan puan-puan tu Qalun tak faham, ini kita daripada kumpulan yang sama. Untuk sama-sama belajar Al-Quran riwayat Qalun, ya, insya-Allah. Baik, nanti mungkin Kak Lina boleh share di message Zoom kita itu link dia orang nak masuk ke Facebook, ya. Okey. Baik, pada perbincangan yang pertama itu kita telah pun sebut tentang berkenaan dengan pengenalan qiraat. Ustaz sebut awalnya pengenalan qiraat, kemudian kita mengenali siapa dia Imam Qalun, ya, siapa dia Imam Qalun, kemudian kita belajar tentang bab basmalah, bagaimana nak menyambung di antara dua surah, ya. Kemudian kita bincang pasal hukum mat dan qas panjang pendek. Rasanya dah ingat, ya, tentang riwayat Qalun. Okey, tanpa Ustaz tak dilupakan kepada Datin Raja, khususnya yang banyak orang panggil sebagai penggerak kepada kita semua untuk kita adakan kelas pada malam ini. Ya, tak henti-henti Datin minta dengan Ustaz adakan kelas, ya. Tak putus asa. Pandai pula dia pujuk. Jadi insya-Allah itu untuk tuan dan puan-puan semualah, apa yang Ustaz ada ilmu sikit sebanyak boleh kongsikan bersama. Target kita untuk setiap malam ini, kita akan cuba kupaskan 10 qiraat. Jadi kita selesai dulu satu persatu, kita selesaikan dulu Qalun, lepas tu kita akan sambung pula Warash. Habis Warash, sambung pula qiraat yang lain hinggalah habis 10 qiraat. Ya, bukan satu malam bincang terus 10 qiraat, nanti pening pula. Jadi kita ambil satu-satu, ya. Okey. Baik, sekarang Ustaz akan share, dan kalau tuan-tuan dan puan-puan ada buku ini, Ustaz merujuk kepada buku inilah. Buku ada ramai juga yang dah pesan dan kita pun dah hantar, dah post.
buku ini Ustaz akan bincangkan apa yang ada dalam buku ini yang Ustaz tulis berkenaan dengan usul riwayat qaulun. Ringkas saja ya. Ringkas. Okey. Baik, boleh nampak ya semua. Slide Ustaz ni tahu Ustaz nak kena besarkan lagi. Okey. Baik, ini berpandu kepada buku ini. Kita dah selesai ya, kita dah selesai sampai muka surat muka surat 10. Kita dah selesai muka surat 10. Sebelum masuk muka surat 11, ya, sebelum masuk muka surat 11, Ustaz nak sambung sikit perbincangan orang panggil kulit kepada ilmu qiraat. Kita nak tambah info dalam diri kita tentang apa dia qiraat itu. Jadi malam ni Ustaz akan datangkan perkongsian kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, para asatizah semua berkenaan dengan dalil yang mungkin sebahagiannya kita dah pernah dengar tentang dalil ini. Dalil berkenaan dengan kewujudan qiraat dan kesahihannya, yang ialah bagi kita orang Islam beriman, kita dah memang yakin qiraat ini bukanlah daripada ajaran-ajaran orang-orang yang tertentu yang tidak mengikut kaedah yang sebenarnya. Maknanya qiraat ini kita yakin bahawa ia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita nak kongsikan apa dalilnya, apa bukti yang katakan qiraat itu adalah daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi di sini Ustaz datangkan dalil daripada Al-Quran dan daripada hadis, kita ambil sikit saja ya. Daripada surah An-Nisa. Ini sebagai nak mengukuhkan kepada bukti yang menyebut Quran qiraat itu adalah juga daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 82. Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak perhatikan Al-Quran? Kalaulah sekiranya Al-Quran itu bukan daripada sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Al-Quran itu yang kita selalu pegang ada 30 juzuk, ya, ada 114 surah. Kalaulah dianya bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu ada banyak pertentangan. Pertentangan maksudnya daripada ayat dengan ayat yang lain. Bukan setakat pertentangan daripada maksud dari segi cara bacaan yang kalaulah bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti kita akan jumpa aneka ragam bacaan itu yang tak ada sandarannya. Yang tak ada sandarannya. Dan sudah pasti kalau ada perubahan-perubahan qiraat itu mungkin akan berlawanan maksudnya. Tetapi yang ada sekarang ini, kalau kita belajar qiraat, contohnya kita belajar qiraat dalam surah Al-Fatihah, kalimah Maliki Yaumiddin, ada juga qiraat yang baca pendek Maliki Yaumiddin. Ini baca Maliki Yaumiddin, yang tu pula baca Maliki Yaumiddin. Seperti qaulun, tersedia maklum, qaulun baca Maliki Yaumiddin. Kita Hafs baca Maliki Yaumiddin. Adakah maksud kepada dua perkataan ini, dua qiraat ini bertentangan? Dia berbeza bacaan, berbeza maksud, tetapi dia tidak bertentangan dari sudut makna. Kalau kita lihat Maliki itu maknanya yang menguasai. Maliki maknanya raja. Allah Ta'ala lah yang jadi raja pada hari akhirat kelak, hari pembalasan nanti. Dia jadi raja dan dia juga yang berkuasa. Makna tak bertentangan, tetapi dia saling melengkap antara satu qiraat dengan qiraat yang lain. Itu maksudnya tak bertentangan. Tapi kalaulah qiraat ini dari sudut pembacaan, kalau kita katakan bukan daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala juga, nescaya ada banyak pertentangan dari sudut maksud, dari sudut makna, ya. Itu satu. Dan yang jelas sekali kalau kita boleh rujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Sahih Muslim yang ke 1156,
panjang hadis ni ya. Kalau Ustaz baca teks Arabnya, hadatsana Muhammad ibnu Abdullah bin Numair, kita ambil keberkatan sikit. Hadatsana Abi hadatsana Ismail ibnu Abi Khalid an Abdullah bin Isa bin Abdurrahman bin Abi Laila an jaddihi an Ubay bin Ka'ab qala kuntu fil masjid فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Panjang lagi hadisnya. فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد أوشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا فقال لي يا أبي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلى الثانية اقرأه على حرفين فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلى يا الثالثة اقرأه على 7 أحرف. Boleh faham tu? Panjang hadis dia. Okey. Cerita ni macam ni daripada Ubay bin Ka'ab. Cerita ni cerita Ubay, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sedang aku dalam masjid. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Ya. Ada seorang lelaki yang datang jumpa Nabi. Datang dalam masjid, ya, datang masjid, lalu dia sembahyang. Dia pun baca bacaan yang aku ingkarinya. Jadi Ubay dengar bacaan orang tu yang baru masuk masjid tu, bacaan orang tu tak betul bagi Ubay. Kemudian datang pula seorang lelaki yang lain. Masuk dalam masjid. Dia pula baca bacaan berbeza dengan lelaki yang pertama itu tadi. Pertama masuk lain, yang Ubay kata ni tak betul. Yang kedua masuk berbeza pula yang pertama, dan Ubay juga mengatakan orang yang kedua ini pun tak betul, ya. Kemudian selesai daripada kami solat, setelah kami selesai solat, kami menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pergi menghadap Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah dan mengadu kepada Rasulullah. Ubay cerita, sesungguhnya lelaki ini baca bacaan yang aku ingkarinya. Kemudian masuk pula yang lain, beza pula bacaannya dengan lelaki pertama ini. Ubay mengadulah ni, yang pertama lain, yang kedua lain, macam mana ni boleh berlaku macam ni? Maka baginda pun minta kedua-dua lelaki itu baca. Lalu mereka berdua pun baca. Bila mereka berdua ni baca, seorang-seorang baca, lepas seorang baca, Nabi memperakui bacaan tersebut. Betul. Yang pertama baca betul, yang kedua baca pun betul. Maka Ubay kata apa? Aku terasa dalam diri aku ni satu penipuan yang tidak pernah berlaku padaku semasa zaman jahiliah. Rasa macam ada, maknanya Ubay rasa macam ada satu penipuan yang timbul keraguan kepada kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya macam mana ni kalam Allah ini sepatutnya baca dalam satu cara je. Baca dalam satu cara, sebab itu kalam Allah, mana boleh baca mengikut kehendak masing-masing. Ubay awalnya begitu. Mana boleh yang tu baca ikut kehendak dia, yang ni pula baca mengikut cara dia. Tak betul. Ya, itu bagi sangkaan awal kepada Ubay dan dia timbul rasa keraguan di situ. Yang dia kata tak pernah berlaku zaman jahiliah yang dia rasa keraguan seperti itu. Siapa yang meragukan tu? Siapa yang cuba suntik keraguan tersebut? Syaitanlah. Ya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang menyelubungi aku, kata Ubay, Nabi tengok reaksi wajah Ubay ini, Nabi tahu dah ada syaitan cuba orang panggil menimbulkan was-was dalam diri Ubay. Maka lantas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pukul dada aku hingga mengalir peluh aku. Hingga mengalir peluhku. Seolah-olah aku melihat Allah Azza wa Jalla dengan penuh ketakutan.
Bila dah kena kena tumbuk di dada aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tepuk dadanya, mengalir peluh, dan Ubay kata seolah aku melihat wajah Allah Azza wa Jalla dengan penuh rasa ketakutan. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, bersabda, wahai Ubay, sesungguhnya Tuhanku menyuruhku baca Quran atas satu huruf. Allah Ta'ala suruh aku baca kepada umat aku satu huruf. Kemudian aku minta padanya. Aku minta kerana untuk diringankan kepada umatku. Sebab kita sedia maklum ya, Arab ni dia banyak kabilah. Bila banyak kabilah, dia banyak dialek. Dialek mereka berbeza-beza. Macam kita lah Melayu, berbeza-beza juga dialek. Orang Kelantan cakap lain, orang Terengganu cakap lain, orang Negeri cakap lain, orang Kedah cakap lain. Contohnya macam tu. Kalau kita andaikan Quran itu turun dalam dialek Kelantan, agak-agak tuan-tuan dan puan-puan boleh baca ke yang bukan Kelantan. Kalau Kelantan mungkin tak ada masalah. Yang Singapura ke, yang daripada Indonesia ke, agak-agak boleh baca. Akan bermasalah, akan rasa berat. Macam mana nak baca ni? Macam mana nak baca ni? Campur dengan malas dah satu. Campur dengan malas, lepas tu tambah pula dengan susah. Lagilah senang buat alasan tak payah baca. Lagilah senang buat alasan tak nak baca. Sebab apa? Sebab susah. Yalah, kalau sebab bukan bahasa kita. Contohnya, begitu. Jadi Nabi minta ditambah. Maka ditambahlah kepadanya 2 huruf. Aku minta lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diringankan kepada umat aku. Maka dia suruh aku bacanya di atas 7 huruf. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak pentingkan diri sendiri. Dia fikir tentang umat dia. Dia nak benda ini dapat diamalkan oleh umatnya. Jadi jauh pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diminta, akhirnya ditambahkan dengan 7 huruf. Maksud 7 huruf itu panjang pembincangannya. Cukuplah kalau kita fahami maknanya apa yang kita bincang tentang qiraat itu adalah yang termasuk daripada apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Quran itu turun di atas dengan 7 huruf. Maka ini adalah menjadi salah satu daripada dalil bukti yang menyebut tentang kewujudan qiraat. Jadi tanpa kita ragukan, ini qiraat ini bukanlah dia daripada rekaan ulama, bukanlah dia adalah rekaan tabi'in, bukanlah dia rekaan daripada sahabat, dan bukannya rekaan Nabi kita Muhammad, tetapi mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang kita belajar Qalun ke, Warash ke, Ibnu Katsir dan sebagainya sampai habis keseluruhan qiraat, itu semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mengingkari salah satu daripada qiraat itu, maka seolah-olah dia ingkar kesemuanya. Ya, jadi alhamdulillah kita tuan-tuan dan puan-puan semua, kita belajar apa-apa qiraat, kita belajar kaitan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik kamu orang belajar Quran dan mengajarkannya. Okey, itu sebagai mukadimah. Panjang ceritanya kan. Okey, baik. Pada malam ini, sebelum nak masuk tajuk baru, nak ingatkan kembali apa yang secara ringkas yang terakhir kita bincang pada minggu lepas. Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan kalimah ana. Tuan-tuan ingat tak kalimah ana ni kan? Kalimah ana maksudnya apa? Ana ni maknanya saya. I, wa, apa lagi? Aku. Ambo kalau bahasa Kelantannya. Kawe. Kelantan dia ada banyak. Dia ada ambo, dia ada kawe, dia ada kemo. Apa lagi itu yang Ustaz tahulah. Mungkin ada lagi. Itu kalimah ana. Kita dah sebut pada minggu lepas, ana ini dalam Quran apabila dia bertemu dengan hamzah apa? Hamzah qata'. Kenal hamzah qata' kan? Hamzah qata' yang ada kepala ain atas tu, atas alif. Sama ada hamzah tu baris atas atau baris depan. Maka ana itu dikategorikan sebagai mat munfasil. Kita dah bincang sebelum ni mat munfasil qalun dia boleh baca 2 wajah. Boleh 2 harakat, boleh 4 harakat. Itu kena ingat. Ini yang basic untuk qalun. Kalau kita nak baca qalun, kita kena ingat mat munfasil ini sebab banyak kita baca Quran kan jumpa mat munfasil. Kalau yang nifil banyaklah silapnya. Banyaklah silap.
Kalau kita bertalaki dengan guru, asyik kena tegur yang ni lah. Sebab gerak sikit jumpa makmum fasih, gerak sikit jumpa makmum fasih. Jadi kita ingat betul-betul makmum fasih kolum boleh 2, boleh 4. Bila jumpa kalimah ana yang depannya ada hamzah qata', depannya ada hamzah qata' baris atas atau baris depan, maka ana dibaca dengan mengikut makmum fasih, dibaca 2 dengan 4 harakat. Kalaulah hamzah qata' itu baris di bawah, maka bila baris di bawah kita boleh buat 2 cara. Sama ada kita nak tetapkan alif, maka dia jadi makmum fasil. Boleh baca 2, boleh baca 4. Atau kita nak buangkan alif, maknanya dia akan sama dengan riwayat Hafs, tak dibaca panjang. Okey, itu yang minggu lepas. Malam ni nak sebutnya ialah kalimah ana kalau tak bertemu dengan huruf hamzah qata', kalau tak bertemu dengan hamzah qata', maka bacaannya sama dengan riwayat Hafs. Bagaimana bacaan Hafs? Ana tak dipanjangkan. Ya. Mad yang ada tu tak berfungsi sebagai alif, tu tak berfungsi sebagai mad. Kita belajar tanda-tanda dalam Quran kan nampak ada bulat bujur tu, tanda apa tu? Tandanya alif itu berfungsi bila berhenti saja. Kalau kita sambung, alif itu tak berfungsi sebagai mad. Jadi contoh ayat ini. Contoh, tengok ayat ini. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasit. Ana bibasit. Kita tak baca panjanglah. Ana bibasit. Mana-mana qiraat pun tak baca panjang, termasuk qalun. Ana bibasit. Ma itu makmum fasil ya. Makmum fasil jadi boleh 2, boleh 4. Okey. Ma ana bibasit ataupun 4. Ma ana bibasit. Itu kalau kita sambung. Kalau berhenti semua qiraat akan baca 2 harakat. Ma ana 2 harakat. Okey? Jelas ya? Itu bulat bujur tu dalam Quran kita Hafs. Dalam Quran kita Hafs, kita sedia maklum bulat bujur menunjukkan alif itu berfungsi sebagai mad bila waqaf. Baik. Ini sedikit maklumlah tentang apa yang kita jumpa kalimah basata. Ni kalau kita belajar asas tajwid kita dah tahu rasanya ta tak dibunyikan qalqalah lah ya. Sebab dia dah jadi idgham naqis di sini. Baik. Okey. Okey tuan-tuan dan puan-puan, tengok di sini bentuk-bentuk tanda mati ni tak dalam buku ni, tambahan ya, tambahan maklumat. Untuk kita ulang kaji berkenaan dengan Hafs itu sendiri. Contohnya kalimah qawarira, kalau tuan-tuan tengok di slide ini ada bulat bujur. Bulat bujur ini kita dah sebut, alif berfungsi ketika waqaf. Bila sambung tak berfungsi. Okey. Tengok selepasnya pula juga qawarira, bentuk tanda bulat tak sama. Yang tu bulat bujur, yang ni bulat kosong. Yang bulat kosong ni sama ada berhenti ke, sambung ke, alif itu tak berfungsi. Dia hanya ada pada tulisan saja. Jadi kalau di sini, kalau kita berhenti pada yang pertama, qawarira. Kalau kita sambung, qawarira qawarir. Yang hujung tu kita matikan. Ya. Ini untuk ulang kaji je lah. Mungkin saya rasa dah ramai yang tahu perkara ini sebagai perkongsian ulang kaji ya. Falyabudu kalau tengok yang ni bulat yang tak bercantum. Bulat yang tak bercantum. Ini menunjukkan dia dibaca secara nyata. Fal huruf lam, ya huruf ain. Kita baca secara jelas huruf yang mati tersebut. Okey. Baik. Ini contohnya ayat yang saya ambil daripada qawarira tadi. Ini surah Al-Insan. Bagi muslimin mungkin dah biasa dengar bacaan ini. Itu pun kalau kita baca, kalau imam baca surah Al-Insan ya pagi Jumaat. Ya ini kalau tak tahu, kalau kita belajar qiraat ni patut kita dah dapatlah sedikit sebanyak maklumat ini ya, kita kena tahu
Bagaimana kita nak waqaf pada ayat 15, bagaimana kita nak sambung dengan ayat 16, cara-caranya. Okey, Ustaz cuba pendengarkan sedikit untuk perhatian sekali lagi ya, ayat ini surah Al-Insan. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. Itu kalau kita wakaf lah, ya, kalau kita wakaf di qawarira. Okey, kalau kita sambung terus. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ قَوَارِيرَ. Kalau kita berhenti yang kedua. Kalau kita sambung yang kedua pun sama, terus قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. Okey. Jadi kalau tuan-tuan tengok, yang pertama berfungsi alif, yang kedua tak berfungsi alif. Kenapa alif tu ada pada tulisan? Yang kedua tu, sedangkan kita tak baca. Yang kedua tu, kenapa ada? Kalau dibuangkan senang, contohnya begitulah kita cakap kan. Kalau dibuangkan senang, sebab berhenti pun tak dibaca, qawarir, sambung pun tak dibaca, qawarir min fiddah. Jadi kita kena ingat, Quran bukan satu bacaan saja. Ada lagi qiraat yang lain. Ada lagi qiraat yang lain. Ini kita nak bincang ni. Ya, qalun antaranya. Qalun, tuan-tuan dan puan-puan, qalun dia baca dengan bertanwin. Baris 2. Wa akwabin kanat qawarira. Kalau berhenti ayat 15 dia jadi mad iwad. Qawarira jadi mad iwad. Kalimah yang kedua, tempat yang kedua tu pula sama juga. Dia baca dengan bertanwin. Baris 2. Kalau berhenti pun sama. Wa akwabin kanat qawariran. Dah ada dengung lah sebab bertemu dengan huruf qaf. Wa akwabin kanat qawariran qawarira. Kalau berhenti yang kedua jadi mad iwad. Kalau sambung وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا قَوَارِيرًا مِّن فِضَّةٍ. Maknanya ketika ini kita tengok, kita faham alif ini ada fungsinya. Kan biasanya bila baris 2 kan ada alif. Kalau kita tengok pada surah Al-Adiyat, wal 'adiyati dhabha, baris 2 akan ada alif atas huruf ha, selepas ha. Fal muriyati qadha akan ada alif kalau dia baris 2 di atas. Jadi sebab itu di sini kalimah ini ada alif. Bagi bacaan kita tak berfungsi, tapi kita kena ingat bahawasanya di sana ada lagi qiraat yang lain. Mungkin kita ada pernah timbul persoalan ini. Alif ni tak pakai, alif waw ni tak pakai, kenapa ditulis juga? Buang sajalah. Soalan lagi tu, tak payah ditulislah. Ingat ada qiraat lain yang bacaannya berbeza. Okey? Jelas ya? Baik, itu walaupun kita bincang Ana, tapi Ustaz sentuh juga dari segi resam yang kita sebut sebagai resam Uthmani. Ya. Baik, ni baru nak masuk tajuk pada malam ni. Okey, tajuk malam ni. Tajuk malam ni mudah je. Ustaz mula dengan ha al-kinayah. Ha ul-kinayah. Dalam buku ini, tuan-tuan dan puan-puan, muka surat 11. Tengok muka surat 11. Yang tak ada buku tengok di slide ini. Okey. Apa maksud haul kinayah? Tajuk ini kita bincangkan juga sebab dia ada berbeza bacaannya dengan riwayat Hafs lah, ya. Okey. Pada istilah qurra. Qurra tahu kan? Qurra itu jamak kepada qori. Ulama-ulama yang alim dalam bidang Quran kita panggil qurra. Yang alim dalam bidang fiqh kita panggil fuqaha. Ya. Dia ada penamaan. Kalau yang alim dalam bidang tafsir dia panggil mufassirin. Ahli pentafsir. Yang bidang hadis panggil al-muhaddits. Orang kepakaran bidang hadis. Ini qurra.
Mudah-mudahan kita lama-lama belajar Quran, insya-Allah menuju ke arah menjadi bahagian daripada ulama qurra. Harap-harapnya begitu ya. Allahumma amin. Jangan jadi tengkorak sudahlah, lama-lama belajar jadi tengkorak pula. Hampir sama tu qurra dengan tengkorak tu. Na'udzubillah lah ya. Lagi lama jadi macam tengkorak pula. Maksudnya lagi jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Ya, kita belajar Quran, mudah-mudahan lagi dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Okey. Ha kinayah ni apa? Ha kinayah ni maknanya ha tambahan. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang Ustaz sebut sebelum ni, Ustaz banyak soal ni, Ustaz banyak timbulkan soalan. Tapi jangan bimbang, bukan nak kepada tuan-tuan jawab. Itu teknik Ustaz mengajar, Ustaz tanya tak payah bimbang, Ustaz juga yang jawab, ya. Ustaz tanya, Ustaz juga jawab. Tapi kalau tuan-tuan tak faham, terus on mic dan tanya je. Okey, kalau tak ada yang Ustaz agak terlaju atau tuan-tuan dan puan-puan kurang jelas, terus saja on mic dan tanya ya. Okey. Kalau nak angkat tangan Ustaz tak nampak, terus tanya. Ha tambahan yang menunjukkan ke atas seorang lelaki. Jadi ini kita nak bincangkan tentang ha tu ha tambahan, bukan ha kepada asal kalimah. Di ha ni kadang-kadang ada juga ha yang asal kepada kalimah tersebut, ya. Jadi ha kinayah ni juga ada dinamakan juga sebagai ha dhamir, ha ud-dhamir. Ha dhamir lah, ganti nama. Ya, kalau kita terjemah ke dalam bahasa Melayu kita, nya lah, nya, NYA, nya. Nya untuk al-wahidul mudzakkar, bagi seorang al-mudzakkar, bagi satu lelaki. Kalau dalam Quran kita akan jumpa untuk ha kinayah ini bagi mudzakkar satu tunggal, hu ataupun hi. Ya, hu ataupun hi. Kalau dah bunyi ha, itu bukan mudzakkar lah, itu khusus kepada muannas. Kita biasa jumpa juga kan, ha alif, ha, itu bagi perempuan, ataupun kita sebut al-muannas. Jadi kita nak bincang pasal ha kinayah khusus kepada al-wahidul mudzakkar. Ada kaitan dengan maksilah qasirah, maksilah tawilah. Okey. Hukum bacaan. Bagaimana cara bacaan untuk qaulun tentang ha kinayah ini? Yang ni tak ada formula tuan-tuan, tak ada formula. Dia cuma kena ingat je. Kalau Ustaz banyaknya nak ingat ni, tak payah bimbang, tengok buku je. Tengok buku selesai masalah. Qaulun membaca dengan qas. Yalah, kalau tahap kita ini kita rujuk buku je lah. Tapi kalau pelajar-pelajar, anak-anak kita yang belajar di Mahat Tahfiz, Qiraat apa semua, mereka memang kena hafal. Kerja mereka hafal je. Ya. Qaulun untuk ha kinayah ini, dia baca dengan qasr. Dia baca dengan qasr. Apa maksud qasr di sini? Apa maksud qasr? Kita belajar sebelum ni, ada qas, ada mat. Sebut saja mat, fahamlah, panjang. Sebut qas, kita akan faham. 2 harakat, qas kan? 2 harakat, qas. Kalau pergi pasal solat, ada jamak, ada qas. Qas maknanya 2 rakaat. Tapi kalau bincang pasal tajwid, qas dengan mat, qas 2 harakat, mat tu maknanya panjang, lebih daripada 2. Tapi di sini, dia guna istilah qas, ha'ul kinayah, bermaksud membaca tanpa mat. Ini Ustaz naqal, Ustaz salin semula daripada kitab dalam bahasa Arab. Dia menggunakan istilah qas. Jadi kalau kita tak faham perincian dia, qas di situ terus tangkap, oh sebut qas saja terus kita faham 2 harakat, tak betul. Dia ada maksud yang satu lagi, iaitu qas bermakna tanpa mat. Tanpa mat. Okey. Mana tempat-tempat dia? Yang ni tak ada formula. Tak ada formula. Kalau rajin hafal. Tapi Ustaz tak kata malas. Memang kita rajin, cuma tak ingat juga. Dah hafal-hafal pun tak ingat juga kan. Pasal banyak. Bukan malas. Kalau malas tak mengaji langsung dah. Rajin tu rajin juga Ustaz. Cuma tak ingat. Okeylah tu, bolehlah tu. Jadi yang pertama, yu'addihi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan buku tak ada,
Tuan-tuan buka Quran. Buka Quran, tengok terus kepada surah Ali Imran. Susah pula nak cari muka surat ke berapa. Ustaz tak standby pula muka surat ke berapa ya. Tengok surah Ali Imran. Nak senang, tengok dalam telefon je. Telefon lagi cepat. Boleh cari sekejap je. Surah Ali Imran. Ayat yang ke-75. Kalimahnya apa? Kalimah yu'addihi. Kalimah yu'addihi. Ya. Kalau siapa yang cekap, mencari, jumpa, kongsikan dalam ruangan message dalam Zoom ni, chat ni, type di situ. Jadi senang, yang lain pun dapat maklumat tentang ni. Okey. Baik. Jadi surah Al Imran ayat 75. Kalimah yu'addi, Ustaz dah merahkan kalimah tu. Ada 2 tempat ayat yang sama. Kalau tuan-tuan tengok di atas kali yu'addihi ada apa selepas ha? Ada ya kan? Ya yang terbalik tu. Ya yang terbalik. Ekonya diterbalikkan. Eko dia terbalikkan. Biasa eko dia ke belakang. Ekonya ke belakang biasanya. Tapi untuk simbol ini, untuk simbol mat ni, ya yang tambahan ini, dia akan buat ekonya ke depan. Faham tak? Bentuknya macam ni ya. Bentuk tu macam tu. Dia tarik ke depan. Dia tak patah balik ke belakang. Okey, tak jadi macam sampan tu. Baik. Kita baca panjanglah sebab ada tanda tu. Ada tanda ya. Yu'addihi. Panjang. Kalau ayat ni contohnya, wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Kita akan baca panjang dengan maksilah tawilah. Sebab apa? Hi bertemu dengan huruf hamzah qata'. Lagi depannya, wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik. Panjang juga. Tapi kolun baca dengan apa? Qas. Maksud apa qas? Tanpa mad. Macam mana? In ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Itu maknanya yu'addihi ilaik tanpa mad. Kemudian wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik tanpa mad. Okey? Baik. Ustaz tunjuk dulu satu persatu. Sekiranya ada masa kita cuba buka kepada siapa yang nak cuba baca ya. Jadi Ustaz pergi dulu. Ni rasanya dah jelas ya. Beza bacaannya kolon dengan hafs. Tapi kalau kita senangnya kalau kita dah guna Quran kolon, memang dia dah tak ada tanda panjang tu. Kalau kita guna talaki Quran, talaki qiraat Nafi' riwayat kolon, kita pakai Quran kolon. Sampai di sini tak nampak tanda panjang, jangan panjanglah. Jangan panjang. Ya, kita tak panjang. Mungkin kita dah baca tak panjang. Tapi kalau kita tak hafal Quran, mungkin kita tak perasan. Bezanya dengan hafs. Okey, itu yang pertama. Baik, pergi yang kedua. Okey. Yang kedua. Okey, yang kedua ini surah Ali Imran juga. Surah Ali Imran ayat 145. Okey, 145. Kalimahnya kalimah nuktihi. Ya, nuktihi. Kita baca panjang, ada 2 tempat juga dalam ayat ini. Wa man yurid thawabad dunya nuktihi minha. Panjang. Nuktihi minha. Wa man yurid thawabal akhirati nuktihi minha. Panjang. Tapi bila baca kolon, jangan panjang. Wa man yurid thawabad dunya nuktihi minha. Wa man yurid thawabal akhirati nuktihi minha. Nuktihi minha, tak panjang. Okey. Itu tempat yang kedua. Ada berapa tempat semuanya? Ada 7. Jadi 5 lagi lah. 5 lagi. Okey, ini tempat yang masih lagi tempat yang kedua, kalimah yang sama. Sebab kalimah yang sama ya. Dia ada 7 kalimah. Ada 7 kalimah. Ini tempat yang sama dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20.
nu'tihi, bagi Hafs baca panjang. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Bila baca Qalun, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Baca pendek. Nu'tihi minha. Okey? Baik. Itu kalimah yang kedua. Kalimah yang ketiga dan yang keempat, dia duduk dalam ayat yang sama. Cuba perhati muka surat yang keberapa tu. Surah An-Nisa, ini juzuk yang keempat. Nuwallihi wa nuslihi. Sorry, juzuk yang kelima. Maksudnya ayat 115. Ya. Nuwallihi wa nuslihi. Kalau Hafs baca panjang. Nuwallihi wa nuslihi. Orang tanya kenapa baca panjang? Oh, sebab ada tanda ni. Tanda ya ni. Betul juga. Kalau jawab begitu kan. Sebab ada tanda mat. Kita baca macam tu. Tapi Qalun tak baca panjang. Sebabnya tak ada tanda mat. Mengikut periwayatannya macam tu. Ya. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. Baca dengan tak dimatkan. Okey? Itu ketiga dan keempat. Ada lagi berapa? 3 lagi. Seterusnya yang kelima, al-jih. Hafs baca matikan ha. Al-jih. Matikan ha. Ada juga ha kinayah yang dimatikan. Tapi bagi bacaan Qalun, kalimah ini ada 2 tempat. Al-A'raf ayat 111 dan Asy-Syu'ara ayat 36 dibaca dengan ha berbaris. Berbaris tu satu. Panjang ke pendek? Tak dipanjangkan. Qalu arjihi wa akhahu wa arsil. Yang bawah pun sama. Qalu arjihi wa akhahu wa ba'ath. Dibaca dengan tanpa mat pada huruf ha. Okey. Itu yang kelima. Yang keenam, wayattaqhi. Kita harus baca wayattaqhi. Qaf tu mati. Kemudian ha pula berbarislah. Tapi bagi bacaan Qalun dibaca dengan qaf berbaris di bawah dan ha juga dibaca dengan baris di bawah. Wayattaqihi faulaik. Wayattaqihi faulaik. Okey, itu surah An-Nur ayat 52. Baik, yang akhir sekali. Yang ketujuh. Fa'alqih. Ha mati. Ha dimatikan. Fa'alqih. Bagi bacaan Hafs matikan ha. Fa'alqih ilaihim. Bagi bacaan Qalun dibacakan dengan ha berbaris di bawah tapi tanpa mat, ya. Fa'alqihi ilaihim. Fa'alqihi ilaihim tanpa mat. Okey. Baik. 7 kalimah selesai. Yang bincangkan pasal kinayah yang mana berbeza dengan riwayat Hafs, tapi belum selesai lagi topik ni. Okey, yang ni. Dia ada juga yang istimewanya. Iaitu manakala kalimah ya'tihi, tuan cuba cari ayat 75 surah Taha. Muka surat berapa tu? Surah Taha ayatnya 75, kalimah ya'tihi. Kalimah ini harus kita baca dengan 2 wajah. Sama ada kita nak baca dengan tanpa silah ha dhamir pun boleh, ataupun nak baca dengan silah ha dhamir pun boleh juga. Ya, mungkin kita baca dengan silah contohnya. Wa man ya'tihi mu'mina, 2 harakat lah. Silah qasirah dia jadi.
Wa man ya'tihi mu'mina. Kalau baca tanpa silah, wa man ya'tihi mu'mina. Jadi boleh dua wajah di situ untuk riwayat qalun. Okey. Baik. Ada lagi tambahan yang Ustaz tak masukkan dalam buku Ustaz. Ini ambil perhatian berkenaan dengan ha juga. Dia bukan bincang pasal tak dibaca dengan silah atau baca dengan silah. Yang ini berkenaan dengan sama ya, ha dhamir yang dibaca berbeza dengan riwayat Hafs. Iaitu kalau kita tengok bagi Hafs baca dengan silah, tadi Hafs baca dengan silah, dia baca dengan tanpa silah. Kan tadi. Yang ni surah Al-Furqan ayat 69 yang Ustaz tak masukkan dalam buku. Patut Ustaz masuk, tertinggal yang ni, poin ini. Boleh tuan-tuan dan puan-puan masukkan. Kalimah fihi wa yakhlud fihi muhana, itu bagi bacaan Hafs. Kita akan baca panjang. Satu-satunya tempat dalam Quran yang baca panjang fihi adalah surah Al-Furqan ayat 69 bagi Hafs. Tapi bagi bacaan qalun di sini dia tak panjangkan juga. Wa yakhlud fihi muhana, dia baca tak panjang. Wa yakhlud fihi muhana, huruf lam tak keluar baris ya. Di skrin Ustaz, minta maaf. Dia macam dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tak dibaca tanpa silah. Okey, itu satu. Ada satu lagi dalam surah Al-Fath ayat yang ke-10, wa man awsa bima ahada alaihullah. Di sini bagi bacaan qalun tuan-tuan dan puan-puan, surah Al-Fath. Boleh tengok sama-sama muka surat yang ke-berapa tu. Sekejap ya. Okey. Surah muka surat 511. Mungkin ada sedikit di sini. Baik, ayat yang ke-10. Okey, tuan-tuan dan puan, tengok ayat yang ke-10 itu duduk di muka surat 512. Di sini di slide Ustaz ni Ustaz betulkanlah, ni ada kesilapan sikit. Alaihu di sebelah tu dah betul. Yang ni okeylah. Dia tak nak letak lagi baris. Kita letak semula. Alaihi ya. Yang ni ha dibaca dengan ha berbaris bawah. Ustaz dah salah kat atas ni. Ha baris bawah. Saya betulkan balik. Okey. Ini bacaan yang baris depan tu adalah Hafs. Baris bawah itu adalah qalun. Alaihullah dibaca dengan alaihillah. Nah, itu bezanya dengan riwayat Hafs. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selesai alhamdulillah. Kita dah selesai pembincangan tentang haul al-kinayah. Baik. Saya pergi lagi untuk pembincangan yang seterusnya. Nanti kalau kita ada masa lebih lagi, kita akan cuba baca balik tentang Ustaz akan buka kepada tuan-tuan dan puan-puan nak cuba baca pada tempat-tempat yang tadi. Sekarang kita nak bincang satu tajuk yang penting bagi riwayat qalun, gabungan dengan makmum fasil. Sebab bila kita baca Quran, kita akan jumpa kerapnya ialah makmum fasil mim jamak, makmum fasil mim jamak, makmum fasil mim jamak. Jadi ini kena faham betul-betul. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada cita-cita nak talaki riwayat qalun ya, dengan guru supaya lancar je. Yalah, kalau kita nak talaki dengan guru, sebaik-baiknya
usul atau metodologi tu kita dah faham. Kita dah faham sikit sebanyak. Jadi senanglah talaki dengan guru tu tak banyak yang kena betulkan. Tapi kalau pergi dengan guru baru nak belajar tentang usul, nak talaki lagi, nak belajar usul, boleh jugalah, boleh juga. Guru tu kena banyak sabarlah. Guru bukan guru tu kena banyak sabar. Okey. Baik. Mim jamak ya, kita nak bincang mim jamak. Ambil perhatian tentang mim jamak ni. Perbincangannya panjang ya. Yang pertama kena faham apa dia mim jamak. Mim jamak ni maknanya mim tambahan. Kalau sebut tadi ha kinayah tu apa? Ha kinayah pun ha tambahan. Faham tak? Bila sebut tambahan ni maknanya dia bukan asal kalimah tu. Dia boleh dibuang, dia boleh masuk balik. Buang masuk. Maknanya struktur ataupun maksud dia tu kalimah itu tak terjejas. Ya, tak terjejas. Okey. Ia adalah mim tambahan yang menunjukkan kepada jamak. Jamak tu banyaklah. Jamak tu maknanya banyak ya. Menunjukkan kepada banyak. Menunjukkan kepada jamak bagi siapa? Muzakkar, bagi lelaki. Ya. Ada lelaki, ada perempuan. Ini bagi lelaki. Bagi muzakkar. Dan ia terletak selepas salah satu daripada 3 huruf berikut. Ini adalah sebagai orang panggil untuk mudahkan kita kenal mim jamak. Ada tips dia. Ada tips. Sebab masalah kita tak faham maksudnya. Kalau kita tak belajar bahasa Arab kan, kita tak tahu maknanya apa. Maknanya apa. Jadi bila maknanya tu tak tahu, jadi susah kita nak teka. Ini mim jamak ke mim asal ni? Jadi confuse di situ. Jadi ada tipsnya, tuan-tuan dan puan-puan boleh tahu itu adalah mim jamak. Biasanya dia terletak selepas daripada salah satu daripada 3 huruf ini. Huruf ha, huruf kaf, huruf ta. Kalau huruf ha contohnya alaihim. Nampak ada ha kan? Alaihim. Okey. Apa maknanya? Ke atas mereka. Mereka kan ramai. Cuba kita buangkan mim. Buangkan mim jadi apa? Alaihi. Mim tu tak ada. Alaihi jadi makna ke atasnya. Maknanya nya tu jadi satu. Kalau masuk mim, alaihim jadi makna mereka, menunjukkan bilangan ramai. Satu. Yang kedua selepas huruf ta. Selepas huruf ta iaitu antum. Antum. Ini kata ganti nama menunjukkan bilangan ramai. Antum ni maknanya kamu semua. Antum, ya. Dan begitu juga selepas kaf, alaikum. Alaikum ke atas kamu. Ke atas kamu. Kita biasa bagi salam kan. Assalamualaikum. Ada mim lah tu. Assalamualaikum. Cuma dalam pengucapan salam tu ramai ke tak ramai ke memang kita ucap. Itu sirah yang Rasulullah ajar begitu, kita ucap assalamualaikum ya. Okey. Itu cara nak kenal mim jamak. Boleh kenal ya? Itu mim jamak. Okey, sekarang kita dah boleh nampak dah cara nak kenal mim jamak. Jadi tak ada masalah. Tak ada masalah pada kita. Kita nak tahu macam mana bacaan dia. Hukum bacaan. Dah kenal mim jamak, maka tengok cara wajah atau cara bacaannya macam mana. Harus dibaca 2 wajah. Tuan-tuan dan puan-puan, jumpa mim jamak boleh baca 2 wajah. Pada mim jamak tu, tapi syaratnya, ada syarat. Dia terletak sebelum huruf berbaris. Itu syarat utama. Maknanya mim jamak depannya tu ada huruf berbaris. Okey, kalau mim jamak depannya mati, itu lain cerita. Okey. Jadi depannya berbaris sama ada hamzah qata ataupun bukan hamzah qata, tak kisahlah. Apakah 2 wajah tu yang boleh dibaca? Pertama ialah mematikan mim. Pertama kita matikan mim jamak. Itu wajah yang diawalkan dalam bacaan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam mushaf Quran Qalun,
memang dia letakkan mim tu mati. Makna diraikan bacaan yang wajah yang muqaddam, yang didahulukannya ialah bacaan wajah mati. Matikan mim tu. Mematikan mim jamak. Yang kedua, boleh juga apa? Boleh silahkan mim. Satu mati, yang kedua silah. Apa maksud silah? Apa maksud silah? Silah ni tuan-tuan dan puan sambung. Kita sambungkan mim dengan huruf waw mat. Mim tu mati, tuan-tuan sambung dalam bacaan ya, dalam bacaan, dalam tulisan tak boleh nak sambung. Mim tu tetap begitu je. Mim tu dia tak boleh nak disambung. Dalam Quran kita takkan jumpa mim tu dia sambung dengan waw untuk kes yang ni lah, ya. Dia tak sambungkan dengan waw. Dalam bacaan dia akan sambung dengan waw mat. Itu maknanya silah. Silah apa makna? Sambung. Ya. Sambung dengan apa? Sambung dengan waw mat. Bila sambung dengan waw mat, mim tadi mati, kita hidupkanlah dia dengan baris depan. Okey? Ni contohnya. Tengok betul-betul contoh ni. In kuntum. Ada mim mati kan? Soalnya ada mim mati? Ada. Mim mati tu mim apa namanya? Mim jamak. Maksud apa mim jamak? Mim menunjuk bilangan ramai. Depannya ada huruf apa? Depannya ada hamzah qata'. Berbaris ke tak berbaris? Dia berbaris. Cukuplah syarat. Untuk kita nak bincang berapa wajah dia tu. Okey. Amantum billah. Amantum sekali lagi jumpa mim. Mim apa tu? Mim jamak. Dari mana kenal mim jamak? Lepas dia berada selepas huruf ta. Okey, depannya berbaris tak? Depannya berbaris juga. Jadi berapa wajah boleh dibaca? Boleh baca 2 wajah. Pertama matikan, matikan. Kita pun bacalah matikan mim. In kuntum amantum billah. Itu wajah yang pertama. Maksudnya wajah yang pertama, wajah bacaan kolun. Bukan kata, Ustaz, kita baca hafz dulu ke? Ataupun nak baca kolun terus? Bukan maksud baca hafz dulu kemudian baca kolun terus. Kalau kita talaki kolun, kita akan baca matikan mim tu dulu. Matikan mim tu dulu, itu wajah pertama. Kemudian barulah kita baca wajah yang kedua. Apa wajah yang kedua? Nama apa tadi? Silah mim jamak. Silah mim jamak. Tengok yang kedua Ustaz dah tunjuk nampak jelas ya, yang merah tu, mim merah tu. Depan mim tu ada waw mat. Mim tadi mati kan? Hidupkan baris depan. Jadi macam mana bunyi? In kuntumu amantumu billah. In kuntumu amantumu billah. Hidupkan mim. Ustaz tak bincangkan berapa harakat lagi. Boleh tak baca 4 harakat? Biar dulu. Kita just faham dulu. Ni kena baca silah. 2 harakat. Kita ambil 2 harakat dulu. Kita tak bincang lagi kalau bertemu hamzah macam mana. Selepas ni ada. Jelas ya? Pertama mati, kedua silah. Faham itu dulu. Boleh mati, boleh silah. Macam mana bunyi silah? Macam tadi. In kuntumu amantumu billah. Okey. Sekiranya kita waqaf pada mim jamak tersebut. Kita baca. Kita jumpa mim jamak. Last kali jumpa pula mim jamak. Yang pertama tadi kita silah. Yang kedua kita silah, yang ketiga tiba nafas dah nak habis, dah nak kena berhenti. Maka tuan-tuan dan puan-puan kena matikan mim. Jangan silahkan mim. In kuntumu itu kita silahkan. In kuntumu amantum. Bila berhenti di amantum, matikan mim. Janganlah pula kata tadi aku silah. Yang kedua pun aku silah. Yang ketiga ni aku nafas dah habis nak nak terberhenti di sini. Kena silah juga ke? Tak silah ya. Matikan. In kuntumu amantum. Bila sambung baru kena silah. Itu penting kena tahu tu. Okey. Baik, dia akan berhenti sebagaimana bacaan qura' yang lain. Baguslah tuan-tuan dan puan-puan, setakat ni tak ada pun yang on mic tanya apa-apa ya. Anda faham betul. Alhamdulillah. Okey. Ustaz, ulangkan penerangan balik Ustaz. Yang mana silah tu.
Yang ni ke? Pasal silah tadi tu, in kuntumu tu. Sebab dekat buku ni tak ada in kuntumu, dia ada contoh ayat lain pula. Contoh ayat lain kan. Okey. Tengok kejap. Contoh apa dia datang ni? Oh. Yang dalam buku Ustaz matikan mim jamak, Ustaz pakai ayat in kuntumu dalam buku Ustaz ya. In kuntum matikan amantum billah. Bila kita matikan mim jamak tu, kalau hukum dia izhar syafawi, buatkan izhar syafawi. Kalau dia ikhfa syafawi, buatkan ikhfa syafawi. Kalau dia idgham mislain, buatkan idgham mislain. Ya, kita baca seperti mana bacaan hafs, tapi dia kolon. Baca seperti hafs. Itu wajah yang pertama. Bila baca wajah yang kedua, kita kena silah. Dalam buku Ustaz datang kalimah lain. Surah Al-Ikhlas ni. Lakumu dinukumu waliyadin. Hidupkan mu. Bunyi macam tu. Lakumu dinukumu waliyadin. Maka yang ni pun samalah. In kuntumu amantumu billah. Jadi bunyi mu sama juga. Ya. Bila boleh baca gitu? Bila kita baca wasal. Bila kita baca sambung. Ya. Kalau berhenti, kena ingat kena matikan mim. Boleh? InsyaAllah. Okey. Terima kasih. Sama. Yang ni okey, boleh tak minta siapa nak cuba baca yang ni? Silakan baca. Dia minta tu kalau gambar tu gambar lelaki, tapi Ustaz tak tahu lah, rasanya semuanya muslimat ibu-ibu agaknya. Mungkin ada muslimin. Tapi tak kisah, muslimat pun boleh baca. On mic dan terus baca ya. Wajah apa? Bacalah wajah-wajah apa-apa. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca wajah pertama dulu Okey. Fahkum bainahum bima anzalallah. Okey, bima berapa harakat nak panjang tu? Kalau itu baca dua dulu. Okey. Pilih satu je. Ustaz tak bincang lagi kalau bergabung berhimpun min jamak dengan mufassir, pilih salah satu je dah okey dah. Baca dua Ustaz nak highlightkan tentang mim jamak je. Yang mufassir baca ikut yang mana nak berapa harakat, 2 ke 4 boleh je. Okey. Okey, cuba baca sekali lagi. Cuba baca sekali lagi wajah yang pertama dengan matikan mim. Dengan matikan mim, mak mufassir tak kisah nak buat berapa harakat. Okey, wajah pertama dululah ni. Okey. Fahkum bainahum bima anzalallah. Okey, mak mufassir kekal dengan 4 ya, kekal dengan 4 dulu. Okey. Sekarang baca wajah kedua silah mim jamak. Fahkumu bainahum bima anzalallah. Okey. Ini ramai. Nak suruh ambil perhatian je. Memang kita akan keliru di sini. Kita ingatkan mim tu adalah mim jamak. Fahkumu seolah-olahnya kita menganggap dia adalah mim jamak. Jadi hati-hati. Fahkum mim di situ bukan mim jamak. Kita dah sebut apa? Mim jamak ni maknanya mim tambahan. Tapi fahkum dia bukan mim tambahan lagi. Dia adalah satu kalimah dia hukum. Hukum. Hakama kan? Hukum. Jadi mim tu mim asal kalimah dia. Dia tak boleh nak pisahkan. Dia tak boleh nak dibuang daripada kalimah fahkum. Dia memang tak kalimah dia. Tapi kalau bainahum, mim di situ mim jamak. Sebab dia mim tambahan, dia boleh dibuang. Kalau buang jadi bainahu, masih ada maknanya. Ya, antaranya. Jadi dalam Quran yang biasa confuse sikit kalimah inilah fahkum. Ambil perhatian ya, kalimah fahkum. Walaupun dia ada kaf depan tu, sebelum mim tu. Betul. Kalau kita dalam bahasa Melayu biasa huruf-huruf imbuhan kan, imbuhan seperti kan. Pasal tak? Kan. Dinamakan. Kan tu imbuhan lah. Dinamakan.
Okey, ataupun kita kata kemasukan. Betul tak? Tapi Ya, ya. kalau ustaz kata makan, macam mana? Makan. Dia satu ayat benar je makan tu. Dia satu perkataan kan, makan. Tak Dia ada. bukan ibu kalimah kan satu kalimah, tapi bunyinya sama kan. Faham tak? Jadi bahasa Melayu pun ada juga gitu. Bahasa Arab ada sama dengan bahasa Melayu. Semaknanya kalau kita jumpa ni, walaupun kita anggap kaf tu dia boleh dibaca untuk ni, tapi dalam satu, maknanya yang ayat macam ni je yang tak boleh baca dengan jamak. Betul. Maknanya hafal. Cuba ingat kalimah fahkum ataupun kalimah hukum, mim di situ bukan mim jamak. Bila kita tahu ini bukan mim jamak, maka kita takkan baca silah lagi. Walaupun mim jamak yang lain kita dah silah, sampai di sini kita tak silah. Kalau kita baca tak silah, bermakna kita tahu, orang tahu, kita dapat bezakan ini mim asal, ini mim tambahan. Jadi fahkum, kalau nak baca silah mim jamak, hanya silah pada kalimah bainahum. Cuba ulang sekali lagi wajah yang silah mim jamak. Sila. Fahkum bainahumu bima anzalallah. Okey, baik. Alhamdulillah selesai. Okey. Yang di bawah ni pula tuan-tuan dan puan-puan, tengok yang di bawah Ustaz merahkan. Okey. Baik. Cuba seorang baca kalimah ini, ayat ini. Okey, Zarina binti Yahya. Silakan. Kak Zarina. Sebab angkat tangan nampak on mic. Lam yalid wa lam yulad. Okey, itu matikan mim. Ustaz nak tanya, boleh tak kita nak baca lamu yalid wa lamu yulad? Boleh tak Kak Zarina? Tidak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia tidak termasuk dalam hukum mim jamak. Sebab dia bukan mim jamak. Sebab dia bukan mim jamak. Macam mana Kak Zarina tahu ini bukan mim jamak? Mim jamak tadi dia apa macam tadi, home kan? Home dia macam mana dia ada home, dia home ataupun apa tadi, him. Kalau home him ada berapa huruf? Ada berapa huruf? Ada dua. Ada tiga. Kan? 3 huruf. 3 huruf ya. 3 huruf. Ada 3 huruf, ha, kaf dan ta. Jadi lam ni tak termasuk daripada 3 huruf. Ni senanglah macam ni. Tak confuse sangat. Nampak lam. Ni confirm bukan mim jamak lagi. Ini Ustaz, confirm bukan mim jamak sebab huruf lam. Tapi fahkum kita dah confuse tadi. Faham tak? Ya. Surah apa tu? Fahkum bainahum ni surah apa? Ini surah Al-Maidah. Boleh buka surah Al-Maidah. Kejap saya tengok ayat yang ke berapa. Ustaz lupa masukkan dalam tu. Tapi dia ada berapa lagi ya? Dia ada beberapa ayat juga dalam ni. Surah Ali Imran pun ada. Ni surah saya ambil surah Al-Maidah ayat yang ke-42. Tuan-tuan buat catatan di situ. Kalau tak laki nanti sampai surah Al-Maidah ayat 42. Ada lagi surah Ali Imran. Kalau nak buat catatan lagi, surah Ali Imran ayat 55. Itu sama juga. Fahkum. Ada kalimah fahkum. Lagi surah Al-Maidah ayat 42. Ya. Lagi surah Al-Maidah ayat yang Ustaz dah sebut tadi, ayat 48. Lagi surah Sad ayat 22. Kemudian surah Sad juga ayat 26. Okey, sekali lagi Ustaz ulang ya. Surah Ali Imran ayat 55. Surah Al-Maidah ayat 42. Surah Al-Maidah juga ayat 48. Surah Sad ayat 22. Dan surah Sad ayat 26. Sekarang teknologi mudah je. Tak apa, cari dalam handphone jumpa.
Tulis type je fahkum keluar kalimah-kalimahnya, ayat mana, surah mana, ada semua. Okey, itu buat untuk kita catatan awal lah kalau talaki nanti sampai di situ kita dah ada catatan jadi tak berlaku kesilapan lagi lah. Ya. Okey, baik kita pergi sikit lagi. Perhatian. Okey, perhatian. Berarti betul-betul. Ni kena perhati betul-betul. Satu, mad munfasil. Ni ulangan ni ya, ulang gaji balik yang kemarin ni, yang dah bincang ni. Tapi nak suruh ingat betul-betul ni. Mad munfasil. Harus baca dua wajah yang kita dah bincang sebelum ni. Iaitu berapa harakat? Qasar, qas, iaitu 2 harakat dan tawassut. Okey, jelas? Mad munfasil. Harus baca 2 wajah. Boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat. Okey, selesai. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, begitu juga kita telah jelaskan berkenaan dengan hukum mim jamak. Bagi kolon harus dibaca apa? Kolon kita dah bincang mim jamak. Baru je sekejap tadi mim jamak boleh baca 2 wajah. Pertama dipanggil iskan. Iskan tu maknanya mematikan mim jamak. Kalau tak dapat ingat kalimah iskan ni, ingat kalimah dalam bahasa Melayu pun boleh. Mematikan. Jangan ingat ikan, sudahlah. Iskan, mematikan. Yang keduanya ialah silah. Okey, yang keduanya silah. Okey, boleh? 2 poin ni. Mak munfasil, boleh 2 dengan 4 harakat. Mim jamak, boleh 2 wajah. Iskan dan silah. Baik. Ni satu kes ni. Sekiranya berhimpun dalam satu ayat. Ini yang orang panggil mencabar sikitlah bagi kita yang talaki kolon. Bila masuk perbincangan yang ni. Padahal senang je. Ya. Sekiranya berhimpun dalam satu ayat, ada mak munfasil dengan mim jamak. Maka, kalau dah berhimpun ada mak munfasil, ada mim jamak, berapa wajah boleh dibaca untuk kolon? Harus dibaca 4 wajah. Boleh baca 4 wajah. Bagi kolon. Sama ada kedudukan mak munfasil mendahului mim jamak. Maksudnya kita baca, contoh kita mula baca Quran. Kita baca, kita pun jumpa awal-awalnya ialah mak munfasil. Baca lagi sampailah jumpa mim jamak. Okey, itu pattern pertama. Ustaz labelkan sebagai mad munfasil, checkpoint pertama. Baca lagi jumpa mim jamak, kita labelkan sebagai mim jamak. Apa ni kita labelkan sebagai checkpoint kedua. Okey, ataupun kita jumpa sebaliknya. Kita jumpa sebaliknya maknanya permulaan kita jumpanya ialah mim jamak. Kita katakan dia checkpoint pertama. Baca lagi sampai kita jumpa mak munfasil. Itu checkpoint yang kedua. Okey. Itu biasa ada dalam Quran. Baik. Mungkin nak mudah nampak, Ustaz datangkan contoh daripada surah Al-Baqarah. Ini ayat yang keempat kita baca ya. Kita baca dalam surah Al-Baqarah tu dah jumpa ni. Kalau tengok misal yang pertama ini, pattern ini, Ustaz sebut mad munfasil mendahului mim jamak. Maknanya mad munfasil duduk di awal, mim jamak duduk di tempat yang kedua. Jadi contohnya ayat walladzina yu'minuna bima, jumpa mak munfasil dah. Tu kena ambil perhatian. Kita labelkan dia sebagai checkpoint pertama sebab dia jumpa dulu, checkpoint pertama. Unzila ilaika wama, yang ni tak payah label lah sebab dia hukum sama. Hukum sama dengan yang pertama tadi. Sebab dia juga mak munfasil, tak payah labelkan dia sebagai checkpoint kedua apa. Ya. Wama unzila min qablika wa bil akhirati hum. Baru jumpa. Jumpa apa? Mim jamak. Kita labelkan dia sebagai checkpoint kedua. Okey? Faham?
Ini pattern ayat ni macam ni. Jadi bagaimana wajah-wajah bagi bacaan kolun? Senang je ya. Tengok. Mat munfasil kita akan mula dengan 2 harakat. Macam kita bawa kereta, kita dah tahu tadi mat munfasil boleh 2, boleh 4 kan. Macam kita bawa kereta, bila nak jalan kereta tu, kita terus masuk gear 4 terus ke ataupun ada step dia? Masuk gear 1 dulu. Kemudian baru pergi gear 2. Kan? Kemudian baru gear 3 kalau manual lah. Kalau dah auto tu memang letak D di jalan gitulah, tapi hakikatnya dia tetap ada 1, 2, 3 step dia ya. Dia mula dengan 2 dulu. Okey. Walladzina yu'minuna bima 2 harakat. Unzila ilaika wama 2 harakat. Unzila min qablika wabil akhirati. Yang ni nak buat apa? Kita matikan dulu. Matikan dulu mim jamak. Wabil akhirati hum yuqinun. Selesai wajah yang pertama. Kemudian kita nak baca wajah yang kedua. Okey, ingat bila nak baca wajah yang kedua, kalau siapa yang selalu ikuti kelas pagi yang Ustaz buat live tu, setiap pagi jam 7 hingga 8 pagi tu, Ustaz buat live. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada kelapangan boleh tengok dalam YouTube Ustaz, channel Amiri Rani. Ustaz buat live untuk bacaan kolun. Sekarang kita dah masuk surah As-Saffat dah. Dah masuk surah As-Saffat. Juzuk yang ke-24 lebih kurang gitu. Ustaz selalu sebut, bila nak baca wajah yang kedua, ubah pada checkpoint kedua. Ubah checkpoint kedua. Maksud ubah checkpoint kedua, tadi baca mati, sekarang kita akan buat perubahan padanya, iaitu apa? Silah lah. Checkpoint pertama jangan ubah. Sebab itu checkpoint pertama masih kekal tracknya 2 harakat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablika wabil akhirati humu silah. Wabil akhirati humu yuqinun. Selesai wajah yang kedua. Maka selesailah track 2 harakat. Dah selesai track 2 harakat. Bila dah selesai track 2 harakat, kita dah matikan mim, kita dah silahkan mim, dah tak ada lagi untuk mim jamak. Maknanya itu dipanggil selesai track 2 harakat. Maka barulah kita boleh naik kepada 4 harakat. Mat munfasil. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama ni dia akan follow yang pertama. Kalau katakanlah dalam ayat ini banyak sangat mat munfasil, yang kedua follow yang pertama, yang ketiga pun follow yang pertama, semua akan follow pada yang pertama, pada checkpoint pertama tu. Okey, kalau dia mat munfasil ke mat silah sama ya. Lupa sebut mat silah tawilah dengan mat munfasil sama. Ya. Itu kita dah sebut, ni ulang balik. Mat silah tawilah sama. Maksud Ustaz kalaulah mat silah tawilah jumpa mim jamak, formula sama. Okey. Kita baca 4 harakat. Wa ma unzila min qablika wabil akhirati. Ni ingat. Nak baca apa dulu? Kita start dengan matikan dulu mim jamak. Matikan dulu. Maknanya dia macam reset balik. Reset semula. Bila kita dah buat track baru, track barunya daripada 2 dah selesai naik 4 harakat. Itu kita katakan track baru pada mim jamak. Reset balik maknanya kita matikan semula mim jamak. Kemudian bila nak baca wajah keempat masih kekal track 4 harakat, jangan patah balik 2. 2 dah selesai. 2 dah tutup kes dah, 2 dah selesai dah. Kita dah sekarang dah masuk 4 harakat kan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablika wabil akhirati humu yuqinun. Itulah 4 wajah yang boleh kita baca. Kan senang. Jadi ingat formula tu. Ingat track dia. Selesaikan track satu persatu. Ya. Okey, ini pattern apa? Ini pattern yang mana ada mat munfasil di awal dan mim jamak yang kedua. Okey, mungkin kita nak cuba ingat betul-betul yang ni. Lagipun masa kita ada 3-4 minit lagi. Ustaz buka kepada siapa nak cuba baca ayat ini, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, silakan. Kak.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Okey, itu wajah pertama. Wajah kedua, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. okey, wajah ketiga kita tutup, nak tahu betul ke tak? والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم Okey, يوقنون. betul. Yang keempat, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. okey, alhamdulillah, betul. Mungkin orang dah lama dah ni ngaji ni. Baru Ustaz. Baru juga. Okey, Ustaz nak seorang lagi. Sekarang Ustaz nak seorang lagi. Cuba on mic je terus baca. Kalau boleh angkat tangan, angkat tangan. Ada tak? Jangan takut, Ustaz tak nampak pun. Assalamualaikum Ustaz, saya try. Waalaikumsalam. Okey, silakan. Ustaz tutup semua. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Okey, betul. Yang kedua, Yang kedua. dua harakat juga kan. Okey. Track dia Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Okey, selesai. Habis track, dua rakaat habis. Yang ketiga. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Okey, betul. Last, yang keempat. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Okey, alhamdulillah. Macam mana Kak? Senang kan? Sekarang saya baru faham Ustaz. Mula tak faham juga. Baru Mula-mula saya ingatkan bila baca empat yang humu tu baca empat, rupanya baca dua harakat saja. Humu tu dua. Baru faham. Inilah Ustaz. formulanya. Dia kadang-kadang kita faham, cuma dia kadang-kadang kita memang faham. Ini pengalaman Ustaz sendirilah. Kita faham, tapi bila kita dah baca kadang-kadang miss. Aku dah baca berapa rakaat mi jamak aku silah dah silah ke belum? Kadang-kadang itu terlupa. Dia datang juga gitu. Itu pengalaman Ustaz jugalah bila bertalaki. Sebab itu kadang kita ada tanda awal tik selesai dah selesai ya. Bergantung kepada ayat. Jadi ini Ustaz tunjuk ajar bagaimana kita nak baca empat-empat wajah itu daripada awal sampai akhir. Dia ada kaedah yang mana kita boleh shortcut. Shortcutnya macam ni maksud Ustaz. Kalau kita baca yang pertama dua harakat kan. Walladzina yu'minuna bima, dua harakat. Unzila ilaika wama, pun dua harakat. Unzila min qablika wa bil akhirati hum, kita matikan. Wa bil akhirati hum yuqinun. Bila nak baca wajah yang kedua, oleh kerana track dua harakat tu sama, daripada baris atas tu sama, yang berbeza sekarang ni kita nak ubah daripada matikan mim kepada silah, kita terus ambil wabil akhirati humu yuqinun. Maksud Ustaznya tak patah balik daripada walladzina yu'minuna bima pun boleh juga. Itu dipanggil shortcut. Nak ikhtisar, nak ringkaskan. Kalau nak baca daripada awal pun boleh. Kalau nak shortcut ambil wabil akhirati humu terus pun boleh. Ia juga bergantung kepada guru masing-masing. Ada guru yang membenarkan, ada guru yang tak nak
engkau kena patah balik daripada awal. Misalnya awak kena patah balik daripada awal, patah baliklah daripada awal. Ada Syekh yang benarkan, okeylah shortcut wabil akhirati humu, sebab track dia daripada awal walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik itu dah sama. Kita ambil wabil akhirati nak ambil shortcut pun bergantung ayat juga ya. Jangan sampai rosakkan makna, itu pun kena jaga. Cubalah belajar. InsyaAllah kita ialah sebab masalah utama kita mungkin tak ada asas bahasa Arab. Kalau ada bahasa Arab mungkin insyaAllah tak ada masalah. Kalau tak ada asas bahasa Arab nak ambil dekat mana tu, kalau berguru tu insyaAllah, kalau tersilap guru akan betulkanlah ya. InsyaAllah. Okey, baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan semua, kita dah selesai bincangkan pada malam ini berkenaan dengan dua tajuk, satu hal kinayah ya. Yang kedua adalah mim jamak, tapi mim jamak belum selesai lagi. Ini contoh yang pertama. Ada contoh yang terbalik pula, mim jamak duduk di awal, mak munfasil duduk kemudian. Mim jamak checkpoint pertama, mak munfasil checkpoint yang kedua. InsyaAllah kita akan sambung pada pembincangan yang akan datanglah ya. Jadi saya rasa Ustaz nak bagi tuan-tuan dan puan-puan jelas, betul-betul jelas, Ustaz tak bentang secara laju, supaya biar betul-betul fahamlah ya, insya-Allah. Okey, jadi kita setakat tu dulu untuk pada malam ni. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan untuk kolon, dan besok pula petang bagi mereka yang nak belajar usul kaedah qiraat hamzah, kita alu-alukan petang besok jam 5.15 petang ya, insya-Allah. Itu untuk qiraat hamzah lah. Pada yang baru nak belajar hamzah dialu-alukan. Jangan bimbang, jangan takut banyaknya kolon lagi hamzah nanti pening. Tak payah takut. Tapi kalau bimbang pening, insya-Allah lama-lama ada peningkatan lah tu. Dia kena pening dulu, lepas tu baru ada peningkatan. Okey. Baik, setakat tu dulu, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami ya Allah apa yang kami lupa dari Al-Quran. Ajarkan kami ya Allah apa yang belum kami ketahui daripada Quran. Berilah kami kekuatan ya Allah dapat baca Quran, dapat belajar Quran, dapat mengajar Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah. Berilah kejayaan cemerlang kepada anak-anak kami dan dalam perasaan mereka ya Allah. Permudahkanlah urusan mereka ya Allah, mudahkanlah pengajian mereka ya Allah. Jadilah mereka orang-orang yang berjaya dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah amal ibadat kami, terimalah doa hamba-Mu ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz.